Mereka mengatakan akidah, usul akidah tidak boleh diambil dengan hadis-hadis ahad. Tapi kadang-kadang sebahagian pengikut Asy'ariyah dalam bab akidah dia hentam kromo lah. Benda-benda tak ada asas pun dia boleh jadikan sebagai akidah. Itu yang kadang-kadang kita pelik tak? Yang kedua, mereka percaya kepada khurafat. Daripada Mahdi bin Maimun, katanya, saya mendengar Abu Raja Al-Ataridi berkata, kunna na'budil hajar, fa idza wajadna hajaran huwa akhyaru minhu alqainah wa akhadna al-akhar, fa idza lam najid hajaran jama'na juswatan min turab thumma ji'na bisyah fahalabna alaih thumma tufna bihi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Abu Raja Al-Ataridi, seorang tabi'in yang digelar sebagai mukhadram. Dia hidup di zaman Nabi tetapi dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia tabi'in, tetapi tabi'in yang special lah, dia mukhadram. Dia kata apa? Dia kata, kunna na'budul hajar. Kerana Abu Raja dia pernah hidup di zaman jahiliah sebelum dia masuk Islam. Dia kata, dulu ni kami banyak sembah batu, kami selalu sembah batu. Fa idza wajadna hajaran huwa akhyaru minhu alqainah. Apabila kami sembah batu, tiba-tiba kami jalan-jalan jumpa batu yang lebih bernilai, kami akan buang batu yang lama, kami akan ambil batu baru ni. Wa akhadna al-akhar, kami akan ambil, kami akan sembah pula. Fa idza lam najid hajaran, kalau kami pergi ke mana-mana kami tak jumpa batu untuk disembah, jama'na juswatan min turab, kami akan kumpul gumpalan tanah, kami akan kumpul gumpalan tanah. Summa ji'na bisyah fahalabna, kemudian kami ambil kambing, kami akan perah susu kambing, kami akan fahalabna alaih, kami akan perah susu kambing betul-betul di atas tanah tu. Sebab tanah orang Arab ni bukan macam tanah kita basah kan. Tanah orang Arab ni kena tiup angin dia lari. Jadi nak bagi tanah tu melekat supaya jadi macam berhala, kami perah susu kambing atas pasir tu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Orang duk tanya saya, upacara duk apa? Siram kubur. Ustaz, duk buat siram kubur. Siram kubur ni sebenarnya untuk apa? Siram kubur ni untuk bagi tanah melekat. Dia bukan ada upacara khusus. Nabi siram kubur anak dia Ibrahim berdasarkan riwayat, nak bagi tanah tu melekat. Dia bukan ada upacara mesti air Yasin dengan air tu. Dalam riwayat tu pun tak cerita mesti air Yasin, mesti balut dengan kain putih dah, mesti bergilir-gilir jeruh dah. Dia nak bagi tanah melekat supaya tanah tu tak lari ditiup angin lepas daripada dikebumikan. Tapi kita duk buat macam upacara khusus kan. Mula-mula sekali isteri siram. Jangan siram bagi habis. Setelah siram bagi habis, anak-anak akan kecil hati. Sebenarnya tak pun. Jadi kita nak faham agama ni mesti faham seperti mana Ahlu Sunnah faham. Kita duk bincang panjang tuan-tuan, duk bincang panjang pasal akidah ni boleh ambil ke tidak dengan hadis ahad. Sebahagian ulama yang beraliran Asy'ariyah, yang mana kita tahulah kat Malaysia ni Asy'ariyah banyak kan, ramai, majoriti lah. Mereka mengatakan akidah, usul akidah tidak boleh diambil dengan hadis-hadis ahad. Tapi kadang-kadang sebahagian pengikut Asy'ariyah dalam bab akidah dia hentam kromo lah. Benda-benda tak ada asas pun dia boleh jadikan sebagai akidah. Itu yang kadang-kadang kita pelik tak? Bila bab teori tu bukan main dia punya ketat. Tapi pengikut sebahagian yang kadang-kadang duk main hentam kromo bab akidah, tak ada dalil pun dia orang percaya. Ni cerita percaya kepada khurafat ni bukan hanya zaman jahiliah, zaman kita pun ada. Saya cerita dulu dalam kuliah, orang Melayu punya khurafat lagi dahsyat.
Nak pergi tanam muri kena tanam dengan pensel. Nak pergi tanam muri kena tanam dengan paku. Kata pasal apa tanam dengan pensel ustaz? Tanam dengan pensel ni sebab nak bagi dia pandai kan. Nak bagi dia pandai menulis, nak bagi dia pandai membaca, jadi tanam dengan pensel. Kita kata ketinggalan zaman kalau macam tu. Kita kena tanam dengan iPad dan laptop sekali, kerana up to date zaman ni. Tu masalah, kita banyak percaya kepada khurafat. Benda ni diwarisi daripada zaman jahiliyah. Orang jahiliyah yang nak buat khurafat ni. Tapi orang yang nak menentang ataupun orang yang nak memperbetulkan kepercayaan karut. Khurafat ni kepercayaan karut yang tidak ada dalil. Orang yang nak menentang benda ni akan dilabel macam-macam lah. Akan dilabel sebagai orang yang buat kacau dalam masyarakat. Tapi sebenarnya yang menentang khurafat ni, orang yang pertama yang menentang khurafat ni Nabi Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? La adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Tidak ada kepercayaan penyakit yang berjangkit di dalam Islam, dengan makna berjangkit dengan sendiri tanpa izin Allah. Wala tiyarah, dan tidak ada kepercayaan sial. Tidak ada kepercayaan sial majal di dalam Islam. Wala hamata, dan tidak ada kepercayaan hamah. Hamah ni dikatakan burung. Bila bunyi burung, ada orang nak kena, ada orang nak meninggal, orang jahiliah. Wala safara, tidak ada kepercayaan bulan Safar membawa bala. Dan tuan-tuan, benda ni kadang-kadang ustaz-ustaz pun duk percaya. Kalau nak kahwin jangan bulan Safar, nak pindah rumah jangan bulan Safar. Pasal apa bulan Safar tak boleh? Sebab bulan Safar bulan bala. Pasal apa tak boleh kahwin bulan Safar ustaz? Nanti bercerai cepat. Ada orang kahwin bulan Syawal, 6 bulan je kahwin, cerai juga. Tak pun tunggu bulan Safar. Bahkan kita ahli sunnah kata apa? La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita melainkan apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk kita. Jadi kita mau buang perkara-perkara kharut, perkara-perkara khurafat dalam masyarakat kita. Serupalah kan. Kadang-kadang kita pun duk buat juga. Orang yang hafal Quran lalu bawah penyidai, tak boleh. Sekejap lagi lupa. Duduk atas bantal nanti bisui punggung. Ini semua khurafat. Percaya kepada sial, percaya kepada sial, percaya kepada khurafat, sedangkan tidak ada dalil. Mesti buang daripada pemikiran ahli sunnah. Mesti buang. Tak apa ustaz, kita semua nak bagi dia orang takut. Sebab bantal ni tempat untuk letak kepala, bukan letak bawah punggung. Nak didik betul-betul. Nak didik, kita bagi tahu bantal ni untuk letak di kepala, bukan letak di punggung. Tak elok. Selagi kita buat benda ni akan dijadikan sebagai kepercayaan. Bukan ke zaman Nabi Nuh alaihi salam, sebelum Nabi Nuh diutuskan menjadi rasul, bukan ke mereka kaum Nabi Nuh buat patung asalnya nak semangat untuk ibadat. Patung orang soleh, bila orang soleh mati mereka buat patung sebab orang soleh ni guru mereka, nak semangat ibadat. Tengok patung ni baru semangat. Dan akhirnya patung itu disembah. Lepas generasi kepada generasi yang berikutnya, disembah patung tu hanya semata-mata kerana kejahilan. Kita buat satu benda asal nak mendidik, tapi lama kelamaan dia menjadi akidah, lama kelamaan dia menjadi kepercayaan. Tambah pula dibubuh dalam drama. Pinggan pecah tanda ada musibah nak datang. Tapi kadang-kadang musibah datang dalam keadaan pinggan tak pecah pun. Tak ada pula orang fikir, tak ada pula pinggan pecah ke ni. Syaitan telah masuk untuk menyesatkan kita di dalam akidah.